Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada pagi ini kita bersama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dengan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan topik akidah, Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para penonton bersama dengan saya iaitu moderator anda untuk rancangan kita pada pagi ini iaitu Da'i Fahmi, dan juga panel kita yang akan mengupas topik kita pada pagi ini iaitu tak lain dan tak bukan iaitu Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh dengan topik kita pada hari ini, mari sama-sama kita tengok statistik ataupun update terkini berkenaan dengan status COVID-19 di Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, status terkini COVID-19 Malaysia setakat 3 April 2021, jumlah kes keseluruhan sebanyak 349,610 kes dengan kes baharu setakat semalam iaitu 1,638 kes dengan kes tempatan 1,631 dan kes import sebanyak 7 kes. Dan jumlah kes sembuh yang baru adalah 1,449 kes dengan jumlah kes sembuh 333,892 kes dan jumlah kes aktif sebanyak 14,432 kes dengan jumlah kes ICU iaitu 167 termasuk bantuan alat pernafasan iaitu 81 kes dengan kematian baharu setakat semalam iaitu 3 kematian dan jumlah keseluruhan kematian iaitu 1,286 kes. Jadi tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mendoakan moga-moga kita ini dihindarkan daripada segala wabak penyakit dan juga nyahkan wabak COVID-19 ini daripada muka bumi Allah ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat persoalan ataupun sebarang kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 77261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Tanya, jangan tak tanya. Biar tahu, jangan keliru. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita nak menelusuri tentang topik kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan juga tak lupa kepada para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupa juga kepada semua yang terlibat dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, biar tahu jangan keliru. Moga-moga insya-Allah kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana kita dapat menyambung lagi perbincangan kita dalam Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah yang indah. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan 5 lagi nama Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib,
Al-Mujib. Al-Mujib dan juga Al-Wasi'. Itu lima yang akan kita bincangkan pada pagi ini, dan insya-Allah kita mulakan dengan perbincangan Al-Jalil. Al-Jalil. Baik, perkataan Al-Jalil itu sebenarnya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Cuma diistimbatkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Jalal. Sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu Al-Jalal itu, iaitu setiap sesuatu itu akan binasa, kecuali yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai Al-Jalal wal Ikram, kebesaran dan juga kemuliaan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, iaitu maha suci nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan segala kemuliaan. Baik, itu perkataan Al-Jalil diambil daripada Al-Jalal. Maksud dia apa, saudara? Kata para ulama, maksud Al-Jalil itu ialah Al-Azim Al-Mutlaq Subhanahu wa ta'ala, Al-Muttasif bi jami'i sifatil kamal, azim bi jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Maksud dia adalah iaitu kebesaran yang mutlak. Al-Jalil ni, sebab tu kalau kita nak terjemah ni, kadang-kadang banyak terjemahan, cuma bolehlah kita sebut sebagai Allah bersifat dengan segala sifat kebesaran, kemuliaan. Jadi itu maksud dia. Dan ada yang menterjemahkan sebagai maha luhur, itu terjemah dalam konteks bahasa Melayu. Cumanya maksud yang disebut oleh para ulama, iaitu Al-Jalil itu merujuk kepada Allah yang maha besar, yang mutlak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang kebesaran itu meliputi keseluruhan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu kita lihat Imam Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahawa perkataan Jalal itu yang merujuk kepada Allah Al-Jalil mengandungi syarat menafikan Allah Ta'ala berbentuk seperti mana fizikal yang digambarkan oleh manusia, dan Allah tidak lemah. Maka dengan sebab itu, dalam arti kata itu membawa kepada maksud Allah Ta'ala maha agung daripada segala yang tidak wajar bagi Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Imam Al-Ghazali pula menyatakan Al-Jalil itu iaitu yang menyandang sifat-sifat keagungan, kesempurnaan, yang maha kaya, yang tidak perlu kepada sesiapa jua. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Sebab itu sifat Al-Jalil itu ia merangkumi yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha mengetahui dan yang maha menentukan. Dan di situ menunjukkan ia merupakan satu sifat yang sempurna, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menandingi zat, sifat dan perbuatan Allah. Jadi itu yang kita lihat tentang secara sepintas lalu maksud Al-Jalil itu. Baik, kalau kita merujuk lagi kepada perbincangan ulama, antaranya yang disebut dalam Tafsir Al-Quranil Azim oleh Ibn Kathir, beliau menyatakan ketika mana membincangkan tentang Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram, iaitu yang menunjuk kepada Dzul Azamah, mempunyai keagungan dan kebesaran. Itu Al-Jalal itu, iaitu mempunyai pemilik keagungan. Dan Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana Allah memiliki keagungan, Allah Taala berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Jadi sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah Taala, bila kita merasa sifat Al-Jalil Allah Taala, nama Allah Al-Jalil itu, kita merasakan Allah Ta'ala maha agung, Allah Ta'ala maha besar, maka kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita kata dengan kemuliaan yang paling besar yang kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mana yang paling agung. Bila mana berdoa dengan nama-nama Allah yang agung, yang mempunyai kebesaran, maka di situ akan memudahkan doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat juga doa yang disebut, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya segala pujian hanya milikmu. Tiada sembahan yang benar kecuali Engkau yang maha pemberi kurnia, pencipta langit dan bumi, yang wahai yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan, ya dzal jalali wal ikram. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita dapat mengambil kita kata intipati daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Itulah muqaddimah kita sebelum kita membincangkan lagi nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Masya Allah. Penerangan yang jelas daripada Ustaz. Jadi Ustaz, ada masyarakat kita yang confuse sama ada perkataan ataupun kalimah Al-Jalil ini sama dengan Al-Kabir, Ustaz. Allah Maha Besar. Jadinya apa perbezaan? Terdapat perbezaan tak di antara dua kalimah ini ataupun tidak? Silakan Ustaz. Dia sebenarnya setiap perkataan itu ada perbezaan ya, walaupun kadang-kadang sikit saja perbezaan ya. Sebab kalau kita lihat pun Al-Kabir juga menunjuk pada Allah yang Maha Besar. Al-Azim satu lagi, Allah yang Maha Agung. Jadi Al-Jalil pun begitu juga. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak terjemahan ni, dia hampir sama terjemahan tersebut. Namun begitu, kalau diselidiki lagi, para ulama membincangkan ada perbezaan ataupun tidak. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyatakan bagaimana nama-nama Allah Ta'ala Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Azim itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Al-Imam Al-Ghazali memberi perbezaannya. Dia kata kalau Al-Kabir itu merujuk kepada nama Allah yang sempurna pada zatnya. Itu Al-Kabir. Tetapi kalaulah Al-Jalil, kata Imam Ghazali, ia merujuk kepada nama Allah yang sempurna pada sifatnya. Dan Al-Azim, nama Allah yang sempurna pada kedua-duanya. Jadi itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masya Allah, penerangan yang sangat baik Ustaz. Jadi Ustaz, ada soalan daripada orang yang DM saya. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, adakah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Al-Jalil, yang Maha Luhur, seerti dengan sifat lurus yang seumpama sifat Siratul Mustaqim? Iaitu mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, Siratul Mustaqim satu perkara yang berbeza. Kan bila kita sebut sirat ni ada dua makna. Satu makna di atas dunia. Sirat. Kita pohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sirat, jalan yang lurus. Jalan itu maknanya ihdina, itu kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, kalau kita nak mendalami, menghayati. Ihdina, ya Allah, kalau kita kata berikanlah, anugerahkanlah, ataupun asal perkataan ihdina tu bagi hidayah. Ihdi kan, daripada hidayah kan. Beri hidayah kepada kami dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini merujuk kepada jalan yang kita mengagungkan Allah. Betul lah. Tapi dalam konteks kita melalui jalan yang kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, lalu kita akan melalui jalan yang benar, yang tidak bersimpang siur, jalan yang hak. Jauh daripada yang batil. Dan hidayah Allah Ta'ala itu, kalau saya lihat kepada apa yang disebut oleh Syekh Dr. Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menyatakan bahawa hidayah yang Allah bagi kepada kita nak menuju jalan yang lurus itu pun ada pelbagai. Yang pertama, hidayah al-ilham fitri. Hidayah secara fitrah. Setiap orang dapat hidayah. Dan hidayah ni diberi kepada manusia dan haiwan. Itu hidayah fitrah. Yang kedua, hidayah al-hawas, panca indera. Panca indera satu hidayah juga diberi pada manusia dan juga haiwan. Yang ketiga, ini special, hidayatul aqli, hidayah akal. Dengan akal kita boleh membezakan antara baik dan buruk.
Kita nak cari jalan nak menuju sirat yang mustaqim kan. Yang keempatnya adalah hidayatuddin, hidayah agama. Hidayah agama ni kita kena cari. Sebab tu kita duduk dalam rancangan tanyalah ustaz ni. Sebab nak cari hidayah agama itu. Dan yang kelima disebut sebagai hidayah taufik. Hidayah taufik ini satu anugerah Allah yang tanpa usaha. Allah bagi. Allah buka hijab. Cuma kita nak ambil, nak grab hidayah Allah ataupun tidak. Jadi itu ada 5 perkara bentuk hidayah yang disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Dalam bentuk di akhirat ni, bila kita sirat ni, dia merujuk kepada titian sirat. Juga lurus, titian sirat lurus. Kan? Titian sirat lurus. Walaupun titian sirat ni tak disebut dalam Al-Quran. Al-Quran sebut tentang, bila sebut siratal mustaqim ni, dia merujuk kepada kehidupan kita di atas dunia nak menuju keridhaan Allah dengan jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Tapi di dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang sirat, tentang titian sirat. Iaitu kata Nabi SAW tentang bagaimana titian sirat itu satu jisr, satu kita sebut sebagai jambatan lah atau titian. Adaqu minasy'ari wa ahaddu minasayf, disebut dalam hadis. Ia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita tengok macam nak lalu macam mana ni, kan? Secara fizikal kita tak boleh lalu. Macam mana kalau halus daripada rambut, tajam daripada mata pedang, pijak-pijak terbelah kaki kita kan? Tak sebab pijak. Tak sebab pijak. Dia punya tu. Tetapi kita melaluinya dengan amalan kita, dengan amalan soleh kita. Sebab tu ada orang yang secepat kilat dia boleh lalu. Ada orang yang seumpama apa macam kuda yang kencang. Ada yang berlari macam lari 100 meter kan. Ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang mengesot, ada orang belum nak pijak lagi dah terus jatuh ke dalam neraka Allah Taala. Jadi kita doa kepada Allah, bila mana di atas dunia ini kita membesarkan Allah, kita beragungkan Allah, kita mengenal Allah, maka kita juga melakukan sifat-sifat yang merujuk kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan yang pertama daripada Facebook, daripada Cik Puan Masripah Nur Jamain. Assalamualaikum ustaz dan dai serta semua kru yang bertugas. Al-Jalil yang bermaksud Maha Luhur. Adakah Maha Luhur itu ialah Allah yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan sifat-sifatnya? Apabila sifat Al-Jalil mampu dilihat dengan mata hati, adakah akan terlihat kecantikan dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna? Adakah dengan keindahan itu kita akan merasakan kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala kesempurnaan? Kita akan rasa tunduk, merendah diri dengan kekurangan dengan penuh rasa kehambaan kepadanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Puan Masripah Nur Jemain kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, soalan pertama bermaksud Maha Luhur. Adakah Maha Luhur itu ialah Allah yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan sifat-sifatnya? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada soalan Facebook kita pada pagi ini. Iaitu Al-Jalil yang Maha Luhur. Kita sebut tadi sebagai salah satu yang diterjemahkan. Sebab kadang-kadang sebut luhur ni orang tak faham. Kan? Sebab dia perkataan tu jarang digunakan kan. Dan apakah ia merujuk kepada sifat kesempurnaan Allah? Ya, memang itu. Sebab itu yang saya petik tadi pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Al-Asma'il Husna, iaitu yang menyatakan bahawa Al-Jalil itu, baik kita terjemah dengan keagungan ke, kebesaran ke, keluhuran ke, ia merujuk kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama bagi Allah, nama bagi Tuhan yang sempurna pada sifatnya. Itu yang disebut sebagai Maha Luhur itu ataupun Maha besar, Maha Agung itu. Dan memang kalau kita, macam soalan juga tadi, kalau kita melihat dengan mata hati, kita merasainya, keagungan Allah, kebesaran Allah. Sebenarnya pada waktu itu memang betul kita akan rasa kerdilnya diri kita. Sebab itu kalau kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kalau kita lihat dalam ayat Allah, kadang-kadang Allah sebut kami dalam Quran. Pasal tak? Kadang-kadang Allah sebut aku.
Dan kami itu ada maknanya melibatkan kebesaran. Tapi saya rasa kita akan Sambung bincang lepas ni nampak Ya, betul. macam nak rehat kan. Betul. Kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Sebentar lagi Ustaz akan sambung balik kupasan tentang tajuk kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna. Kita beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik yang kami sedang kupaskan pada hari ini iaitu berkenaan dengan topik akidah, Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi'. Jadi buat para penonton yang terdapat sebarang kemusykilan ataupun pening-pening tentang topik kita pada hari ini, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun boleh tanya kami di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi kita tak nak membuang masa lagi, kita nak sambung kupasan berkenaan dengan soalan daripada salah seorang penonton kita, iaitu soalan keduanya. Apabila sifat Al-Jalil mampu dilihat dengan mata hati, adakah akan terlihat kecantikan dan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna? Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Daim Fahmi dan juga kepada yang bertanya soalan yang kita dah jawab dah separuh tadi, kita sambung lagi. Yang mana kita melihat dengan mata hati kita, kita merasainya, kita merasai kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai keluhuran tadi. Dia yang saya nak sambung ialah bagaimana bila mana kita baca ayat suci Al-Quran, kadang kita jumpa Allah sebut kami, nahnu narazuqukum, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Kadang Allah sebut aku. Kan, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Kalau kita memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, sebenarnya kadang-kadang ada orang dia silap faham. Bila sebut kami, dia kata Allah merujuk kepada diri Allah dan juga para malaikat. Allah. Tak kena, itu tak kena. Sebab Allah Ta'ala mencipta kadang, Allah bagi rezeki. Tak kena mendengar siapa, hanya Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Betul. Kan? Allah Ta'ala yang bagi. Maka dengan sebab itu, kita kena lihat dalam konteks keagungan ini. Bila Allah sebut kami saja, sebenarnya dia merujuk kepada ayat-ayat yang berbentuk rububiyah, yang berbentuk kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Mana Allah yang mentadbir, Allah yang memberi, Allah yang menurunkan segalanya. Allah menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami yang turunkan Quran, kata Allah, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan uluhiyah, iaitu penyembahan, pengabdian, ketika itu Allah Ta'ala menggunakan aku. Macam ayat kita sebut tadi kan. Bagaimana Allah Ta'ala kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Kalau ia berbentuk pengabdian, Allah Ta'ala akan menggunakan aku. Tapi kalau berbentuk kita kata rububiyah, kebesaran, keagungan Allah, Allah sebut kami. Jadi bila kita baca tu, dengan sendirinya kita dapat merasai. Feel tu ada. Kita rasa besarnya Allah, agungnya Allah, hebatnya Allah. Kan? Dan di situ secara dalam masa yang sama, kita akan rasa apa? Diri kita sangat-sangat kerdil. Sangat-sangat hina. Tak layak untuk kita kata kita sombong, takabur dan sebagainya. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Tadi Ustaz dah mukadimah berkenaan dengan Al-Jalil dan juga Ustaz dah menjawab beberapa persoalan tentang Al-Jalil. Jadi boleh tak Ustaz memberikan mukadimah pula untuk the next tajuk iaitu Al-Karim, iaitu Maha Pemurah. Al-Karim. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Karim, Maha Pemurah, Maha Mulia. Itu semua Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, ata'uhu, pemberian Allah Ta'ala tak pernah habis.
Itu pemurah Allah itu. Kan, pemberian kemuliaan Allah itu. Wa katsirul khair, dan sangat banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Jawadul Mu'ti. Allah Taala pemurah dalam pemberiannya. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim terdapat beberapa tempat yang disebut Al-Karim itu, antaranya Allah sebut fata'ala Allah al-malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim, surah Al-Mu'minun ayat 116. Begitu juga wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Itu surah An-Naml ayat 40. Sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Siapa yang bersyukur, sebab kebaikan itu akan datang kepada dirinya. Tetapi siapa yang kufur, wa man kafar, siapa yang kufar, fa inna rabbi, sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyun karim, Allah Ta'ala maha kaya. Allah tak terkesan pun. Contohnya kalaulah orang itu kufur macam kita, kalau manusia kan, seorang majikan, kalau pekerja dia mogok ke apa, dia terkesan kan, walaupun dia seorang majikan, bila dia bagi tahu, dia perintah buat sesuatu, tiba-tiba dia tak buat. Dia terkesan kan. Betul. Tapi Allah Ta'ala, kalau orang kufur, Allah tak terkesan apa, sebab Allah maha kaya. Betul. Allah tak berhajat pada apa-apa. Tak ada rugi apa-apa. Tak rugi apa. Bahkan Allah karim, Allah pula yang pemurah, Allah yang bagi, termasuk kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-karim, yang sangat pemurah kepada kamu. Jadi seringkahnya kita lihat bahawa al-karim itu merujuk pada maha pemurah, maha mulia kan, ataupun senang maha mulia lagi maha pemurah. Kerana Allah Ta'ala yang memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia menyatakan bahawa nama Allah Al-Karim artinya yang maha mulia dan pemurah merujuk pada 3 sifat. Yang pertama, sifat suka memberi. Allah Ta'ala suka memberi, itu yang maha pemurah Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah suka memaafkan. Itu Al-Karim, Allah memaafkan. Sebab itu kalau kita doa, ni dekat-dekat Ramadan ni, antara doa yang masyhur, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni kita kena hafalah doa ni. Allahumma innaka afun karim, ya Allah engkaulah maha pengampun dan mulia. Karim di situ digabungkan dengan afu. Sebab apa? Sebab kata Imam Qurtubi, ia juga bermaksud memaafkan. Ada yang ketiga, kata Imam Qurtubi, dia menunjuk kepada keperkasaan. Ibn al-Arabi dia membawa banyak makna terhadap Al-Karim. Antaranya dia kata Allah memberi tanpa minta, kita kata minta balasan. Antaranya Allah memberi tanpa diminta. Allah Ta'ala tidak memerlukan perantara antara dirinya dengan hambanya untuk Allah bagi. Allah Ta'ala tak mempedulikan apakah yang diberi adalah seorang mukmin atau kafir. Allah bagi semua. Orang mukmin Allah bagi, orang kafir pun Allah bagi. Itu kemuliaan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala ni meliputi kepada sama ada keperluan manusia ataupun tidak. Minta atau tak minta, Allah Subhanahu wa taala memberi. Jadi banyaklah antara makna-makna yang diberikan. Cumanya satu perkara yang saya nak sentuh juga bila kita sebut tentang Al-Karim ini, apakah kesan keimanan kepada jiwa kita, kepada diri kita? Iaitu yang pertamanya, bila mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, maka kita akan mentaati dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Maha Pemurah, kita bersyukur pada Allah. Itu yang pertama. Sebab disebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba aku ni bersyukur. Itu kata Allah Ta'ala dalam surah Sabah. Yang keduanya, kita nak kena berhati-hati supaya janganlah kemuliaan Allah itu, pemurah Allah itu menyebabkan kita menggunakannya di jalan yang maksiat kepada Allah. Kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita di dalam maksiat. Itu kena hati-hati, jangan sampai tahap macam tu. Yang ketiga, kita kena berusaha untuk mentaati perintah Allah. Inna akramakum,
perkataan karim kat situ. Inna akramakum indallah atqakum, kata Allah. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dan kemudian kita juga hendaklah berdoa dengan nama Al-Karim ini. Antaranya yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dia berdoa ketika mana sa'i. Orang nak pergi Mekah, ketika mana buat umrah sa'i kan. Sa'i dia baca doa Allah maghfir warham wa antal a'azul akram. Antal a'azu yang maha mulia wa akram maha pemurah. Begitu juga kita lihat itulah antara perkara yang kita kata Al-Karim ni dia membawa kita juga untuk kita membanyakkan menderma, menginfak. Bila mana kita ambil sifat Al-Karim tu, kita nak contohi dalam konteks kita lah, kita banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik dan mukadimah untuk berkenaan dengan Asmaul Husna Al-Karim. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi soalan saya begini, Doktor, ya, Al-Karim, ya, sifat Allah Al-Karim ataupun Maha Pemurah maksudnya. Jadi soalan saya begini, Doktor, kadang-kadang kita ni ialah kita berdoa, ya, rajin ke masjid siang malam, 5 waktu kita berdoa. Dalam doa kita ada Allah menyebut ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kadang-kadang kita lihat, ya, dalam masyarakat kita ni orang yang jarang-jarang ke masjid, jarang-jarang ke surau, jarang-jarang ke majlis-majlis ilmu, ataupun kadang-kadang bak kata Firambi pergi, kadang-kadang tak pergi. Jadi nampak gayanya kehidupan lebih sempurna daripada orang yang kerap sangat. Jadi ada yang mempertikaikan begini, Doktor. Dia kata kat kita ni dah puas dah berdoa, dah puas dah memberi ke masjid, ke surau, itu ialah tanggungjawab, ya, Doktor, ya. Jadi mereka menganggap orang yang kurang pergi ke sana, kurang berdoa ni pun berjaya juga. Jadi adakah ini yang dikatakan Allah Maha Pemurah ini memberi kepada semua orang yang minta ke, orang tak minta ke diberi, ataupun bagaimana nak menghilangkan persepsi yang begini rupa ni? Ada segelintir dalam masyarakat kita menganggap apakah ini juga dikatakan sebagai istidraj ke macam mana ke, Doktor? Mohon pencerahan Doktor pada pagi ini. Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz, orang yang sering kerap ke masjid berdoa, tetapi dia lihat orang yang tidak kerap ke masjid, yang jarang berdoa, kita tak tahulah dia berdoa di rumah, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi apa yang dinampak adalah dia jarang ke masjid, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid, tetapi kehidupannya lebih sempurna daripada orang yang berada di masjid. Maksudnya sempurna daripada sudut fizikal, mungkin ada wang, ekonomi dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, sebenarnya kalau kita lihat bahawa kehidupan dunia ini tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Sebab itu dalam hadis menyatakan, sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah seberat janah ba'udah, sebesar sayap nyamuk. Kalau ada nilai sebesar itu ataupun seberat itu, nescaya tidak ada orang yang boleh melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Tetapi Allah Ta'ala tak pandang kepada apa yang ada di atas dunia. Allah bagi semua, bagi. Nak baik Allah bagi, nak jahat Allah bagi. Kan? Jadi ada orang dia berdoa, dia kata, aku ni doa, orang tak doa pun dia dapat. Dia dapat dalam konteks duniawi. Tapi bila kita doa ni, kita dapat dalam konteks ukhrawi. Bila doa tu, satu doa tu bila kita buat, di situ sudah menunjukkan sifat perhambaan kita kepada Allah. Bukan nanti nak minta. Kan? Ada orang kata aku minta. Doa ni bukan untuk minta sahaja. Sebab kalau kita kata untuk minta sahaja, banyak benda kita tak minta Allah bagi. Banyak sungguh. Kan? Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur, kita cuba senaraikan apa yang kita minta dan apa yang kita tak minta. Yang kita minta tak minta lebih banyak lagi daripada kita minta. Allah bagi semua. Maka dengan sebab itu, kata Ibnu Atta'il As-Sakandari, dia kata apa?
doa itu adalah sebagai satu bentuk perhambaan kita pada Allah. Itu bezanya. Orang yang berdoa dengan orang tak doa ni adalah beza kat mana? Satu ni ada sifat perhambaan, satu ni ada sifat kesombongan. Allahu Akbar. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil juga. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Okey, saya Ismail daripada Sungai Buloh. Soalan saya tanya Ustaz pagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, adakah orang-orang yang sentiasa istiqamah membantu pada yang memerlukan pertolongan, bersedekah dan seumpamanya, ia mencerminkan adanya sifat-sifat Al-Karim? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Ismail kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail yang bertanya soalan tentang orang yang suka menderma. Betul. Memang orang menderma disebut sebagai karim. Dalam konteks bahasa Arab pun karim, orang yang mulia, yang suka menderma. Dan bahasa Arab juga disebut apa? Al-yadut tula, tangan panjang. Kalau kita sebut tangan panjang mencuri kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tangan panjang itu yang banyak menghulur kan. Makna banyak menderma. Jadi cumanya apa beza orang yang memberi itu jadi habit dia. Itulah yang disebut sebagai akhlak. Kata Imam Ghazali, kalaulah seseorang itu sifat dia suka menderma, sifat dia karim, maka itu sudah jadi akhlak kepada diri dia. Tapi selagi mana dia tidak menjadi sifat diri dia, kadang bagi kadang tak, ikut mood kan, itu belum lagi dinamakan akhlak. Akhlak dermawan itu belum lagi. Yang namakan akhlak itu adalah sesuatu yang sudah melekat dalam diri dia. Dia suka bantu orang, dia tak boleh tengok orang susah, dia akan bantu. Pelbagai usaha yang dia buat, alhamdulillah, itu Al-Karim sebenarnya. Bahkan inilah yang dikehendaki dalam keadaan dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab disebut oleh seorang penyair, dia kata apa? Innama al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahawa sesungguhnya suatu umat itu, innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya satu umat itu dia akan kekal bila mana akhlaknya kekal. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tetapi bila akhlaknya hancur, maka umat itu juga akan hancur. Sebab itu kita nak berakhlaklah dengan akhlak yang baik macam disebut Haji Ismail tadi, suka menderma, suka membantu orang, dan ini memang digalakkan dan satu perkara yang diperintah pun oleh Allah Taala dan perkara yang sangat-sangat diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah, jawapan yang sangat jelas dan terang daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu topik akidah Asmaul Husna. Jadi sebentar tadi sebelum kita berehat, Ustaz telah mengupas beberapa persoalan tentang Al-Karim. Jadi kita nak sambung lagi persoalan dan juga meraihkan soalan daripada para penonton, iaitu soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, adakah sifat Al-Karim Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada yang memohon dan juga diberikan mahupun kepada yang tidak diminta? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Anna Karnina kerana sudi bertanyakan soalan. Saya tambah sikit Ustaz. Ya. Adakah sifat Al-Karim Allah Subhanahu wa taala ini juga diberikan kepada orang yang bukan Islam, orang kafir? Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertepi, itu bahasa mereka. Luas, tidak bertepi. Sangat-sangat banyak. Termasuk kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Tetapi satu perkara yang kita kena lihat bahawa Allah Ta'ala memberi. Tetapi tak semestinya Allah redha. Sekiranya kita tidak menggunakan pemberian Allah itu ke arah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah sebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sepatutnya bila mereka menerima pemberian Allah Ta'ala, nikmatnya Allah bagi, semakinlah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada di kalangan manusia, dia duk rasa bahawa apa yang dia dapat tu usaha dia. Dia lupa kepada sifat karim Allah Ta'ala. Yang Allah tidak pernah jemu, kalau bahasa kita sebut tak pernah jemu untuk memberi dan memberi dan memberi. Walaupun kepada mereka yang engkar pada Allah, apatah lagi kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik dan jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pagi ini Dr. Muhammad Sofi Osman dan Da'i Fahmi, Haji Zukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudah Johor ya. Okey. Halo. Halo. Ya, teruskan. Adakah ya? Soalannya? Okey, persoalannya saya nak minta pandangan Ustaz atau Doktor. Ayat Al-Karim ni pada doa Allahumma innaka ful karim tuhibbul wa'fu anna. Cukup menarik. Yang saya nak minta pandangan Ustaz, kenapa kebanyakanlah manusia ni dia kejar pada bulan Ramadan pada doa ini? Adakah kita elok ataupun kita nak amalkan? Maknanya jangan kejar Ramadan sajalah. Hari-hari lain pun kita boleh baca. Maknanya doa ni cukup baik. Itu saja soalannya pagi ini ya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Haji Tukinon tentang doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, sebenarnya sebab apa dia sangat ada kaitan murtabitun bi syahri Ramadan, kaitan dengan bulan Ramadan. Sebenarnya doa ini boleh diamalkan setiap masa. Sekarang kita doa tu boleh. Tetapi bila disebut tentang kaitan dengan bulan Ramadan, sebab apa? Sebenarnya ada sebabnya. Sebab bila mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang nak dilakukan pada malam Al-Qadar. Nak dapat Al-Qadar ni, iaitu Qadar ni, bulan Ramadan lah. Lalu Nabi SAW memberikan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengajar doa ini kepada Aisyah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku ya Allah. Perkataan afu itu, tuan-tuan, dia memberi makna yang mendalam juga, iaitu dia merujuk kepada pengampunan Allah sehingga kan ditiadakan kejahatan yang kita buat tu, dipadam terus. Seolah macam kita tak pernah buat. Dia punya tahap pengampunan itu. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak lihat isu ni. Yang pertama, sebab apa Nabi SAW memberi doa kepada Sayyidatina Aisyah, tidak yang lain. Dan kita lihat hikmahnya antara lain, orang perempuan ni kalau bagi solat mungkin dia tak boleh nak solat. Kalau datang uzur, kalau suruh baca Quran mungkin tak boleh. Tapi kalau doa ni memang tidak ada masalah. Boleh laksanakan pada setiap masa dan setiap ketika. Dan itu doa bukan cakap orang perempuan sajalah, kepada semua orang untuk berdoa. Pertama. Yang keduanya, bila Nabi mengajar pada kita tentang doa pengampunan, kata para ulama, apakah perkara yang lebih hebat daripada pengampunan Allah? Sebab apa? Sebab bila kita dapat pengampunan Allah, itulah sebagai miftah, sebagai anak kunci untuk kita mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Macam mana orang yang nak masuk syurga kalau dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah? Maka dengan sebab itu, pengampunan itu satu perkara yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Cuma tentang soalan Haji Tukinon tadi, boleh tak kita amalkan pada setiap masa? Ya, boleh.
Boleh. Tidak terhad pada bulan Ramadan saja. Cuma kita sebut sebab urut hadis itu, sebab datangnya hadis tentang doa tersebut, dia pada bulan Ramadan. Sebab itu Tok Imam bila sampai Ramadan doa kan. Doa antara selang tarawih itu, itulah doa yang tidak pernah lepas untuk dibaca. Tapi namun begitu, macam saya sebut tadi bahawa kita boleh terus amalkan doa ini sepanjang hidup kita boleh. Ya. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik dan juga mantap daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak ke soalan yang seterusnya, nak raikan soalan daripada para penonton daripada Facebook, daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai serta kru, tanyalah Ustaz TV3 TV9 Al-Karim. Berdosakah sekiranya kita asyik merasakan tidak pernah berasa cukup di atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, akan tetapi tidak mahu sujud dan meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana merasakan tak apalah, tak usaha pun tak apa, rezeki ada je. Boleh ke fikir macam tu Ustaz? Kerana yang memberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Manusia ni memang sifatnya tak pernah rasa cukup. Itu. Sebab itu adanya disebut sebagai qanaah. Kita kena rasa cukup terhadap apa yang Allah bagi kepada kita. Jadi sebab apa? Kalau kita tak nak rasa cukup, takut-takut kita silap langkah. Itu saja. Betul. Kalau tak silap langkah tak apa. Demi perasaan gitu je tak apalah. Tapi kalau silap langkah, kerana tak cukup punya pasal, akhirnya kita nak cari jalan-jalan apa juga jalan untuk dapat kita kata harta, keuangan dan sebagainya, termasuk jalan-jalan yang haram. Nak kaya cepat, masuk skin cepat kaya. Lah kali bukan kaya cepat. Aduh. Lagi lingkup. Lingkup cepat. Kan? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, dia tak nak usaha. Tak apalah. Rezeki Allah bagi, duduk di rumah ajalah. Dia begini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan asbab musabab. Setiap perkara itu ada sebab musababnya. Kalau kita nak dapat rezeki, kita kena usaha. Janji usaha. Usaha ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah sebut, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Allah sebut bahawa bila mana kamu selesai menunaikan salat, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Cari kurnian Allah, cari rezeki Allah. Maka dengan sebab itu ada sebagian ulama menjadikan ayat ni sebagai dalil kepada wajibnya untuk kita mencari, tak duduk diam. Duduk saja aja. Itu bukan dia. Allah bagi semua, kita duduk diam. Tak boleh. Itu menyalahi takdir sebenarnya. Itu bukan faham takdir yang betul. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia melihat ada seorang duduk dalam masjid berzikir je, tak pergi mana. Apa Umar kata kepada dia? Umar kata, wahai fulan, inna sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak kepada kamu. Kamu kena keluar, kena cari. Bila kita cari, selepas itu kita terima, kita puas hati, kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Allah akan bagi. Tapi kalau tak cari, mana itu salah kita. Tapi kalau kita lihat benda-benda yang berkaitan dengan usaha ikhtiar ni, orang dia malas buat, lalu dia menjadikan alasan macam mana pun Allah bagi. Itu tak kena, itu tak betul. Tak betul dalam konteks yang diajar kepada kita dalam Islam. Sebab tu Nabi SAW sendiri pun berusaha. Nabi pernah jadi businessman, Nabi pernah jadi penternak kambing. Enggak, maknanya usaha yang dilakukan itu merupakan satu kewajipan. Kemudian rezeki yang Allah bagi itu serah kepada Allah Ta'ala. Yang penting ada usaha kita lakukan. Betul Ustaz. Apa yang saya boleh simpulkan daripada jawapan Ustaz tadi ni adalah kita kena faham tentang maksud kaya yang sebenar. Mungkin dalam konteks kaya, masyarakat kita ialah kaya daripada sudut fizikal, harta dan sebagainya. Dan kita nampak sesuatu perkara yang kita nampak, contoh sebagai emas, duit, itu kita nampak adalah sesuatu kekayaan. Kalau lagi banyak, lagi kaya kita. Itu dalam konteks kaya yang kita nampak. Tetapi sebenarnya kaya yang sebenar-benarnya adalah seperti mana yang Ustaz kata tadi, adalah kaya iaitu kita merasakan cukup dengan apa yang kita ada. Kita merasakan cukup dengan apa yang kita ada, kita cukup makan, Allah bagi kita makan, kita kenyang. Rasa cukup dengan apa yang kita ada. Bila mana kita merasa cukup, maka rasa syukur itu akan
timbul. Lama-lama dia akan menggunung dan kita akan sentiasa rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga akan meridai dan akan tambah lagi rezeki kita. Bila mana kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi rezeki daripada arah yang tak disangka-sangka. Jadi Ustaz, kita dah kupas tentang Al-Karim dan juga Al-Jalil. Kita nak ke tajuk yang seterusnya, iaitu sifat Allah Ar-Raqib, iaitu Maha mengawasi ataupun Maha dekat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita dah bincang tadi Al-Jalil, Al-Karim, dan sekarang kita pergi kepada Ar-Raqib, iaitu Allah Ta'ala yang Maha mengawasi. Ar-Raqib alladhi yuraqibu ahwal al-ibad wa ya'lamu aqwalahum wa yuhsi a'malahum la yaghibu anhu syai'. Itu ta'rifan yang diberikan oleh para ulama. Ringkasnya iaitu Raqib itu Allah Ta'ala Maha mengawasi itu merujuk kepada Allah Ta'ala mengawasi keadaan hamba-hambanya. Wa ya'lam aqwalahum. Allah Ta'ala mengetahui perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Dan Allah yuhsi a'malahum. Allah hitung satu-satu amalan-amalan mereka. Dan tidak ada satu pun yang terlepas daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi di situ kita melihat Ar-Raqib Allah Ta'ala ni, Allah mengawasi segala perbuatan setiap jiwa, setiap diri manusia. Allah melihat apa pun yang disembunyikan ke ataupun yang dizahirkan ke. Maka dengan sebab itu, bila mana kita merasai perkara ini, sudah tentu kita akan dapat rasa muraqabatullah. Allah Ta'ala mengawasi setiap perkataan kita, perbuatan kita, dan daripada situ akan menghasilkan juga kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallah kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah ni kepada kamu, Allah sangat-sangat dekat dan sangat-sangat mengawasi kamu. Begitu juga wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas setiap sesuatu itu Allah Ta'ala mengawasi. Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan Ar-Raqib itu Allah Ta'ala zat yang maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia. Dan Syekh Abdul Rahman Sa'di menyatakan pula Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan dan mengawasi semua hambanya ketika mana mereka beraktiviti, maka bergerak, maupun ketika mereka diam, mereka tak buat apa pun Allah Ta'ala mengetahuinya, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka zahirkan, dan semua keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana pandangan-pandangan ulama salafus salih tentang Raqib ini. Mereka menyatakan bagaimana bila mana kita meyakini Allah Ta'ala Ar-Raqib, Allah mengawasi, maka datang kepada jiwa kita perasaan muraqabah. Muraqabah ni maknanya kita merasakan satu ilmu di dalam diri kita, kesedaran dalam hati kita biqurbir Rabb, dengan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, seseorang itu akan melaksanakan ketaatan pada Allah dengan ikhlas. Sebab apa ikhlas? Sebab Allah Ta'ala sentiasa mengawasinya. Dan dia juga akan mengawasi diri dia supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara maksiat. Dan yang mengawasi kita ni Allah tentukan. Memang Allah Ta'ala lah yang maha mengawasi. Namun begitu ada perkara-perkara lain lagi, iaitu antaranya malaikat Allah yang juga mengawasi kita. Al-Jawarih, anggota-anggota badan kita juga mengawasi kita. Di akhirat esok semua akan jadi saksi, kan? Tangan kita, kaki kita semua akan jadi saksi. Bahkan bumi yang kita berpijak juga Allah tentukan sebagai pengawas kepada kita, yang akan mengawasi kita. Jadi kita kena hati-hatilah. Masya-Allah. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani, Musik dari Banting. Masya Allah. Jadi apa soalannya Siti Rohani? Saya ingin bertanya Ustaz, biar tahu tidak keliru. Biar tahu jangan keliru. Tadi Ustaz ada mengatakan bulan Ramadan ni, baca doa tu yang tadi tu betul-betul bulan Ramadan. Dia tahu bulan Ramadan tu bulan barakah dan pemakbul doa. Tapi dia tak buat pun amal ibadah puasa, dia tak pernah puasa.
Tapi setiap bulan puasa ni berdoa, mohon. Macam-macam lalu minta pada Allah. Adakah doa dia dimakbulkan atau tidak? Sebab dia tidak melakukan amal ibadah puasa. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Puan Siti Rohani kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Tak buat ibadah puasa tapi doa banyak-banyak. Adakah doa itu akan dimakbulkan Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Rohani yang bertanya tentang bagaimana ada orang dia nak doa saja. Kan? Sedangkan ibadat kepatuhan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak laksanakan. Memang Ustaz, ya. Maaf Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita akan Okey. kupas jawapan daripada soalan Cik Siti Rohani ni sebentar lagi. Kita nak beristighfar seketika, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna. Jadi sebelum kita berehat sebentar tadi, kita dapat persoalan daripada Puan Siti Rohani berkenaan dengan ada seseorang ni dia nak berdoa je Ustaz. Dia nak berdoa je tapi benda-benda wajib tak nak buat. Tak nak solat, tak nak puasa, tapi dia nak doa je dan dia nak doa tu dimakbulkan. Jadi adakah dengan doa dia tu tanpa membuat perkara-perkara yang wajib ini akan dimakbulkan Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan tadi sebelum rehat tadi. Kita lihat doa, saya sebut dah banyak kali. Doa ini yang pertamanya sebagai satu sifat perhambaan kita kepada Allah. Sebab tu kita minta ke Allah kan. Sifat perhambaan kita pada Allah. Kalau orang yang tak taat pada Allah, di mana sifat perhambaannya pada Allah? Itu. Dekat doa tapi solat tidak, puasa tidak, semua tidak, dia tak buat. Kan? Jadi makna dia menafikan sifat perhambaan. Sedangkan doa mukhul ibadah. Doa itu asas kepada ibadat. Mesti ada ibadat. Satu. Yang kedua, kita nak minta pada Allah. Tiba-tiba kita apa pun tak buat. Dia seorang macam ni lah. Kita contoh kita lah. Seorang pekerja, dia nak minta naik gaji. Nak minta allowance lah kepada majikan dia. Tetapi dia ni kaki punting. Allah. Curi tulang. Culas banyak. Culas banyak. Tak buat kerja apa semua. Agak-agak nak diluluskan tak dia punya permohonan dia kan. Tak boleh. Jadi itulah konteks begitu. Kita bila nak minta sesuatu, biarlah kita maknanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi menceritakan tentang seorang yang dia mengangkat tangan berdoa pada Allah sedangkan dia terlibat dengan haram. Nabi kita. Dia ni orang yang musafir jauh. Musafir jauh ni memang mustajab doa musafir ni. Dia pula musafir jauh, angkat tangan berdoa. Tapi Nabi kata apa? Wa mat'amuhu haram. Makanan dia semua yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman dia pun semua yang haram juga. Wa malbasuhu haram. Pakaian dia beli pun haram juga. Wa ghudhiya bil haram. Makan pun benda yang haram juga. Mana semua berkaitan dengan haramnya. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Jadi maknanya di situ kita bila nak minta sesuatu, hendaklah kita memperbaiki diri kita. Bila kita baiki diri kita, insya-Allah kita yakin bahawa Allah dekat dengan kita. Sebab itu kita sebut tadi Ar-Raqib tu. Ar-Raqib tu makna apa? Allah mengawasi dan Allah dekat dengan kita. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, barulah waktu itu kita akan berusaha menjadi hamba Allah yang sentiasa merasai diri kita diawasi, dan kita tak akan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kalau kita tengok satu cerita daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini satu cerita lah, saya nak cerita, ada masa lagi kan? Ada masa lagi. Iaitu dia cerita tentang, dia kata kuntu wa ana ibnu 3 sinin aqumul lail.
Aku ni satu hari, aku ketika tu umur 3 tahun, aku bangun waktu malam. Fa'anzur ila salati khali. Aku pun tengok kepada khali. Khal ni maksud dia bapa saudara sebelah ibu. Kalau ammi itu bapa saudara sebelah bapa. Khali ni bapa saudara sebelah ibu. Jadi dia pun kata aku tengoklah pada khali, pada bapa saudara aku ni, nama dia Muhammad bin Suwar. Dia bangun malam. Satu ketika dia berkata kepada aku, tidakkah kamu ingat Allah yang menciptakan kamu? Lalu kata budak ni, kaifa adhkuruh? Macam mana aku nak ingat? Apa cara bagaimana? Maka dia kata, Muhammad ni bagi kita, Sahal bin Abdullah ni, dia kata kamu katakan di hati kamu. Sebut di hati kamu. Ketika mana kamu nak tidur 3 kali. Tanpa kamu menuturkan dengan lidah. Ni gerakan hati ni. Iaitu apa? Allah ma'i, Allah nazir ilayya, Allah syahidi. Iaitu Allah Ta'ala ma'i, Allah bersama aku. Allah melihatku dan Allah menyaksikan aku. Maka dia pun amallah, dah pak saudara dia suruh kan. Dia pun kata, aku pun bagi tahulah kepada pak saudara aku dah buat dah. Maka pak saudara dia kata apa? Okey, tambah. Hari tu 3, ni 7 kali. Mula 3 kali, 7 kali. Maka aku pun buat, dia kata. Aku pun bagi tahu pada pak saudara aku. Pak saudara kata apa? Tambah 11 kali. Aku pun buat selepas tu 11 kali. Sampailah aku rasa satu, dia kata, fawaqa'a fi qalbi halawatahu. Aku rasa betapa manisnya dalam jiwaku, dalam hatiku. Selepas setahun berlalu. Selepas setahun. Kan? Maka berkata bapa saudara aku, dia kata, kamu buatlah sampai kamu mati. Apa yang aku pesan kepada kamu itu sesungguhnya ia memberi manfaat kepada kamu di dunia dan di akhirat. Dan kata Sahal ni, dia kata, aku terus buat sehingga kan aku rasa jiwa aku sangat-sangat rasa manisnya, lazatnya dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak tergamak sedikit pun untuk melakukan maksiat kepada Allah. Allahu akbar. Penjelasan yang sangat baik dan story yang sangat menarik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ada Fahmin dan juga Profesor Muhammad Tuki Osman. Ya. Bercakap mengenai dengan Raqib ni ya. Bulan puasa ni tidak berapa lama lagi lah kita akan menyambut bulan puasa ni. Jadi dalam puasa ni kita nampaknya orang Islam ni dia berdisiplin, nampaknya bertakwa lebih lah. Sehingga kan kita ada makanan dalam peti ais, walaupun keseorangan, tidak menyentuh, tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah Allah melihat, mengawasi kita. Tetapi persoalan saya, selepas bulan puasa, kita dah hilang dah sifat-sifat tersebut, disiplin dan penguasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang menyebabkan ini terjadi? Minta pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ilyas Abu Bakar kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi, silakan Ustaz, bagaimana dengan orang yang sampai bulan puasa dia jadi baik ya? Baik sekejap je. Lepas bulan puasa dia buat balik perangai lama, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Encik Ilyas atas persoalan yang dikemukakan. Manusia ni al-insan, nasiya, lupa. Manusia jenis alpa, lupa, lalai dan sebagainya. Kita bincang tadi Allah Ar-Raqib. Kita semua mengetahui Ar-Raqib itu bagaimana. Kita rasa kita diawasi. Kita bagi tahu tadi cerita bagaimana para ulama mengajar anak-anak mereka untuk dirasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ibrahim Adham, ada seorang datang jumpa dia, bagi tahu nak buat maksiat. Ibrahim Adham kata apa? Kalau mau nak maksiat boleh, buat tempat yang Allah tak nampak kamu. Akhirnya dia surrender dan dia jadi orang yang saleh. Makna digerakkan pemikirannya untuk berfikir bahawa menjadi kewajipan pada kita untuk melakukan perkara yang terbaik. Baik, Ramadan semua orang okey. Alhamdulillah kebanyakan lah. Aghlabiyah kan, majoriti orang okey. Sebab itu kita panggil Ramadan ni sebagai madrasah, sekolah ataupun jamiah.
Universiti nak tarbiyah. Sebulan Ramadan ni tarbiyah, didik betul. Sebab apa? Sebab Ramadan ni dia automatik sebenarnya. Rahmat Allah. Bila Allah turun rahmat, disebut dalam hadis Nabi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, syaitan diikat. Makna di situ Allah melimpahkan kurniaan rahmat yang sangat banyak bulan Ramadan, menyebabkan orang dia terpanggil untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Sebab itu Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai didikan, sebagai jamiah, universiti. Jadi semua orang masuk universiti ada grade, ada grade, ada yang tak grade. Macam sekolah kan, SPM. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Begitulah kehidupan manusia. Masuk Ramadan sama aja. Satu nasib kan. Tapi natijah berbeza kan. Jadi maknanya peluang sama. Peluang Allah bagi sama, natijah berbeza. Kepada siapa? Kepada orang yang masuk Ramadan, dia belajar sungguh-sungguh. Macam masuk madrasah sekolah ni, belajar sungguh-sungguh. Keluar daripada sekolah, dia menjadi berjaya. Sebab dia ambil intipati Ramadan itu. Tapi orang yang masuk Ramadan ni kerana apa? Kerana seronok adat. Seronok, orang pakat seronok, dia pun seronok juga kan. Orang pakat puasa, dia pakat puasa juga. Tapi nilai ibadat tu tak ada. Nilai rasa pengawasan diri pada Allah itu tak betul-betul mencengkam dalam jiwa dia. Lalu dia masuk sekolah juga, tapi dia fail. Keluar daripada sekolah, menganggur contohnya kan. Tak boleh masuk universiti dan sebagainya. Maka itulah keadaan manusia. Sebab itu kita perlu diperingatkan dari semasa ke semasa. Bahawa dalam keadaan apapun, Ramadan Allah mengawasi kita, luar Ramadan pun Allah mengawasi kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup. Allah Taala tetap ada pada bila-bila masa sahaja. Bulan Ramadan dan juga bulan-bulan lain. Sebagaimana disebut oleh para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Masya-Allah. Saya suka analogi Ustaz berkenaan dengan bulan Ramadan ini adalah satu bulan madrasah. Seolah-olah bulan Ramadan ialah satu bulan exam, bulan ujian untuk kita ambil dan juga akan menentukan sama ada kita berjaya istiqamah dengan amalan yang kita lakukan pada bulan puasa itu selepas daripada bulan puasa, ataupun kita tidak berjaya setakat bulan puasa saja amalan tu, habis bulan puasa terus huha-huha, terus dah tinggal habis semua amalan. Jadi kita nak menentukan itu, sama ada nak tentukan kita berjaya atau tidak, kita tengok sejauh mana istiqamah kita dalam melakukan amal ibadat. Bukan sahaja setakat di bulan puasa, tetapi istiqamah di bulan-bulan yang seterusnya. Jadi Ustaz, saya ada soalan daripada saya dan juga sahabat-sahabat saya. Berkenaan dengan, kalau kita nampak di seluruh, kita ambil dalam Malaysia sahaja, rakyat kita ada 32.4 juta rakyat kita. Jadinya, pusat serenti sentiasa bersilih ganti. Ada keluar, ada yang masuk. Pusat Juvana pun sentiasa bersilih ganti. Dan saya sendiri pun bekerja di Pejabat Agama Islam. Kes zina memang sentiasa ada. Jadi bagaimana nak pupuk diri kita ni? Kita nak rasakan diri kita ni sentiasa ada CCTV dekat atas. Ustaz. Bagaimana kita nak rasa bila kita nak buat sesuatu, kita rasa ada orang yang perhati aku ni. Macam mana kita nak timbulkan rasa macam tu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan. Sememangnya kita mengetahui satu, Allah Ta'ala mengawasi kita, Allah Ar-Raqib. Tetapi nak sampai kepada penghayatan yang sepenuhnya itu kadang-kadang tak sampai. Macam juga kita yakin pada syurga neraka. Kita tahu. Tapi betul tak kita yakin sebenar-benarnya? Kalau kita yakin, ya Allah, disebut oleh para sahabat Nabi atau para ulama, menyatakan bahawa orang beriman, kalau betul-betul beriman, dia nampak dosa saja, seumpama satu gunung, satu bukit nak menghempap diri dia. Allah. Itu orang beriman. Tapi kalau golongan munafik yang berpura-pura saja, dia nampak dosa ni macam lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat hinggap di hidung, dia kira nak tepis begitu je. Jadi begitu. Jadi rasa muraqabah ni datang daripada keimanan kepada Allah. Sebab itu kita tengok kisah dirakamkan oleh Allah dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf AS digoda.
Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa muraqabah. Sebab itu dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, Nabi kata sab'atun yuzilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan hanya datang daripada Allah, itu di mahsyar kelak. Antaranya ialah wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang ada pangkat, ada kecantikan dan sebagainya untuk melakukan benda-benda yang tak baik. Dia kata aku takut kepada Allah. Sebab laki-laki biasanya dia mudah sangat, mudah terjatuh kepada fitnah wanita. Maka dengan sebab itu dia beriman kepada Allah. Begitu juga wanita, dia takut pada Allah. Dia merasai dalam jiwa, dalam diri dia yang dipupuk daripada hasil kekuatan keimanan yang kita kata mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Kekuatan inilah yang dibina, insya-Allah ianya akan membawa kebaikan. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah membincangkan Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib. Jadi kita nak membincangkan topik seterusnya, iaitu Asmaul Husna, iaitu Al-Mujib, iaitu Maha memperkenankan ataupun Maha mengabulkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan ataupun daripada Da'i Fahmi. Kita nak sambung lagi satu lagi Al-Mujib. Ada dua lagi kan, Al-Mujib dengan Al-Wasi'. Baik, Al-Mujib ini maksud dia maha mengkabulkanlah, memperkenankan doa bila mana kita berdoa. Sebab itu kalau kita lihat dalam banyak ayat Quran Allah sebut ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan tunaikan segala permintaan pada kamu. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan ma min ahadin yad'u bidu'a illa atahu Allahu ma sa'al au kafa anhu min as-su' mithlahu ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim. Iaitu kata Nabi, tiadalah seseorang itu yang berdoa melainkan Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala akan menghindarkan keburukan daripada menimpa dirinya selagi mana dia tak berdoa ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, selagi mana dia tak berdoa dalam perkara-perkara dosa ataupun berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahim. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi kata ma min muslim yad'u bida'watin laisa lahu fiha ithmun au qati'ati rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Sesiapa yang berdoa kepada Allah yang tidak ada doa itu tak ada dosa, doa itu tidak melibatkan putus silaturahim, Allah akan makbulkan dengan salah satu daripada 3. Yang pertama, imma yu'ajjila lahu da'watah. Sama ada yang pertama, Allah akan mempercepatkan. Allah akan memperkenankan dengan dipercepatkan untuk kita kata mengkabulkan doanya, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan pahalanya, ganjaran di akhirat. Yang kedua, ataupun yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan dia daripada kemudaratan. Dia minta kebaikan, Allah bagi selamat daripada kemudaratan. Jadi itu salah satu daripada 3 perkara. Jadi di situ menunjukkan kepada kita tentang bagaimana doa ini satu perkara Allah Subhanahu Wa Taala memang nak kita hamba-Nya sentiasa memohon kepada Allah. Kita merujuk kepada Allah dan apa juga situasi. Bahkan kalau orang berada dalam keadaan yang terdesak, tersempit, bila doa kepada Allah, dia betul-betul yakin Allah Ta'ala akan kurniakan. Sebagaimana satu contoh diceritakan, Ibnu Kathir menyebut bahawa Ibnu Athakir disebut dalam kitab beliau tentang bagaimana ada seorang ni, dia cerita ringkas, dia cerita panjang, saya nak ringkaskan. Ada 2 orang dia berjalan sama, dia tak kenal pun kan. Tiba-tiba kawan dia ajak pergi tempat yang sunyi sikit, jalan pintas. Jadi bila macam tu, bila mana nak lalu jalan pintas itu, rupanya kawan tu nak mencuri. Nak mencuri. Jadi lalu dia pun doa pada Allah waktu yang tersepit sangat-sangat, doa pada Allah Taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala
mengurniakan keselamatan pada dia. Jadi cerita dia panjang tu, ringkasnya lah untuk pengetahuan menarik kita. tu cerita Ustaz. Ustaz kena cerita panjang lagi. Tapi kita nak melabuhkan tirai di TV3. Tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, selama 30 minit lagi di TV9 dengan topik kita pada hari ini iaitu tak lain dan tak bukan Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi'. Dengan panel yang akan mengupas topik kita pada hari ini iaitu Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Othman. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sebelum kita berehat tadi, kita dah mendengar sedikit mukadimah tentang Al-Mujib daripada ustaz kita, dan kita akan sambung lagi berkenaan mukadimah berkenaan dengan Al-Mujib iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha memperkenankan ataupun mengabulkan. Dipersilakan ustaz. Baik, terima kasih Da'i Fahmi, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah kita sambung di TV9 perbincangan kita. Dari tadi kita bincang tentang Al-Mujib. Allah Subhanahu Wa Taala Maha memperkenankan doa bila mana kita berdoa. Dan kalau kita tengok doa ini ada dua, satu doa umum, satu doa khusus. Doa umum adalah doa melibatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa khusus ni mengikut situasi. Ada orang yang dizalimi lalu dia angkat tangan berdoa. Begitu juga ada orang yang sakit. Dia berdoa. Ada orang yang bermusafir, ada orang yang berpuasa, doa ibu bapa pada anak-anak. Ini semua dipanggil khusus. Dalam konteks yang khusus, ya insya-Allah itu antara yang sangat-sangat mustajab doa. Dan tetapi walau bagaimanapun bila kita tahu, kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa, Allah mudah sangat mengabulkan doa, kita jangan ambil mudah, iaitu kita tak jaga adab. Itu masalahnya. Kita kena jaga adab. Adab-adab dalam berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab doa ni memang satu, kita kata asasul ibadah, asas kepada ibadat. Maka dengan sebab itu, antara adab doa yang pertama, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hadirkan hati ketika mana kita berdoa. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Ketahuilah, kata Nabi, Allah Ta'ala tak terima doa daripada hati yang lalai, yang dia sendiri pun tak bersungguh pun, tak ada kita kata keinginan sungguh-sungguh nak berdoa. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kita sebut tadi ikhlas menghadirkan hati ketika berdoa, dan makan yang halal. Dan kita sebutlah dalil tadi, makan yang halal juga merupakan syarat kepada doa. Yang keempatnya, jangan berdoa dengan dosa ataupun memutuskan silaturahim. Sebagaimana juga yang kita sebut tadi. Begitu juga kita jangan gopoh dalam berdoa ni. Gopoh. Sebab apa? Doa-doa tak ada. Doa-doa tak ada. Tak payah doa. Itu dipanggil orang gopoh. Al-isti'jal. Jadi ini juga tidak dibenarkan. Begitu juga ketika mana berdoa, kita antara adabnya kita mulakan dengan alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi SAW, dan juga kita mengulang-ulang doa tersebut. Itu antara perkara lah yang disebut dalam kita kata kepentingan kita menjaga adab. Masya Allah, penjelasan yang baik daripada Ustaz berkenaan dengan Al-Mujib, iaitu Allah Maha memperkenankan dan juga Maha mengabulkan. Jadi kita nak raikan soalan daripada para penonton, daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ya, saya Haji Ibrahim bin Cik Mat daripada Ipoh, Perak. Masya Allah, daripada Ipoh Perak ya. Jadi soalannya apa Haji Ibrahim? Halo, Ya, Haji Ibrahim? itu Haji? berkenaan dengan Asmaul Husna tu. Ya, ya. Itu kita buat zikir lah. Setengah tu zikir-zikir ni dia ada hadkan macam Ya Allah tu 10,000 sehari. Habis tu macam habis tu banyak lagi lah. Dia berbeza-beza lah. 500, 100. Jadi itu soalannya apa je Tuan Haji? Jadi macam mana dengan kita nak lakukan itu semua tu? Saya nak tanya tu. Oh, macam mana nak lakukan? Itu saja soalannya. Okey, baik. Saya kira itu saja soalannya daripada Tuan Haji Ibrahim kerana terima kasih Tuan Haji Ibrahim kerana sudi bertanyakan soalan. Apa yang saya faham daripada soalan Tuan Haji Ibrahim Ustaz adalah berkenaan dengan ada amalan-amalan zikir yang ada yang sampai 500,000, 10,000 zikir. Ada yang mungkin rasa dia boleh buat, tapi ada yang mungkin kekangan kerja. Macam mana dia nak amalkan ataupun ada tak kaedah ataupun amalan zikir-zikir lain yang boleh amalkan selain daripada 500,000 zikir, 10,000 dan ada jumlah-jumlah yang tertentu. Baik, terima kasih kepada Haji Ibrahim dari Ipoh, Perak yang bertanya soalan iaitu tentang bilangan zikir. Dia sebenarnya bilangan tidak ditentukan. Allah sebut dalam Quran wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, kamu akan beroleh kemenangan dan kejayaan. Jadi yang diletakkan bilangan itu lebih kepada kita nak latih diri, nak mujahadah diri. Sebab itu para ulama mereka mencadangkan, bukan wajib, tidak. Bukan wajib kena yang ni kena 1,000, yang ni kena 10,000. Tidak, tak wajib. Tapi itu cadangan untuk kita semakin banyak begitu. Ada step. Mula-mula kita start dengan 100 kan. 100. Kemudian kita naik pula 1,000. Kemudian naik pula 10,000, subhanallah kan. Jadi maknanya itu merupakan satu amalan yang baik. Betul. Walaupun tak mesti kata kau tak 10,000 tak boleh kena 10,000 juga, tidak. Tak bermaksud begitu. Itu lebih kepada kita nak bermujahadah supaya kita lagi banyak, yang penting lagi banyak zikir lagi bagus. Itu saja dia punya konteks dia, lagi banyak zikir lagi bagus. Banyak mana terpulanglah. Adapun peletakan beberapa itu lebih kepada latihan diri untuk semakin lama semakin upgrade, semakin lama semakin upgrade. Begitu. Allahuakbar. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Cik Puan Hana Wancik. Dia tanya, adakah lebih makbul doa seseorang apabila menyebut amin ya mujib apabila mengaminkan doa daripada amin ya rabbal alamin? Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, bila mana kita berdoa, kita sebut tadi ada adab-adab ya. Iaitu yang paling, sama ada nak sebut amin ya rabbal alamin pun tak apa, amin ya mujib pun tak apa, tak ada masalah, tetapi antara perkara yang kita kena jaga masa doa adalah kita kena puji Allah. Alhamdulillah. Dan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula dengan selawat, tutup dengan selawat. Kemudian barulah kita mengaminkan amin ya rabbal alamin. Nak tambah lagi amin ya mujib basaili ya mujib. Jadi itu semua satu perkara yang dibenarkan. Tetapi kita jaga adab-adab tadi. Satu. Yang kedua, kita boleh jaga adab dari sudut apa? Waktu bulan Ramadan, waktu yang sangat-sangat kita kata sangat-sangat dekat kan, mudah diterima doa. Waktu sahur, tasaharu fa inna fi sahuri barakah, bersahurlah kamu. Kerana waktu sahur itu bukan bulan puasa saja, waktu sahur ni waktu bulan lain pun ada juga waktu sahur, waktu dini hari itulah waktu kita qiyamul lail tu. Hari Jumaat juga merupakan waktu yang sangat-sangat mustajab doa. Jadi kita juga pandai memilih waktu-waktu yang tertentu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Ustaz, saya ada soalan berkenaan dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang bukan Islam. Tapi sebelum saya bertanya soalan Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pejam celik. Dah masuk blok yang terakhir untuk rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus ke mukadimah yang seterusnya berkenaan dengan topik Al-Wasi'. Tadi kita dah jelas tentang Al-Jalil, Al-Karim, Al-Rakib dan Al-Mujib. Jadi kita nak ke topik yang last kali untuk pada hari ini, iaitu Al-Wasi', iaitu Maha Luas. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima yang kita bincang pada pagi ini adalah Al-Wasi'. Allah Taala yang Maha Luas. Luas apa? Wasi'a rizquhu jami' khalqihi wasi'at rahmatuhu kulli syai'. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha luas rezekinya kepada makhluk-makhluknya, dan juga Allah Ta'ala maha luas rahmatnya kepada setiap sesuatu. Sebab itu kalau kita lihat Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hujung ayat tu kan, bandingan orang yang derma hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama sebiji peneh yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji, dan mana 700 kali ganda Allah gandakan, dan Allah tambah lagi ikut kehendak Allah Taala. Kenapa? Allah maha luas pemberiannya. Itu wasi', itu maksud dia maha luas. Allah wasi'un alim. Dan kita lihat luasnya Allah Ta'ala disebut oleh para ulama dalam pelbagai kategori. Yang pertama, Allah wasi' itu wasi'ul alim. Allah maha luas dari sudut ilmunya, pengetahuan. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui luas terhadap segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Ta'ala wasi'ul fadl, iaitu kelebihan rahmat. Kita kata rezeki. Maha luas rezeki Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada segala makhluknya. Yang ketiganya wasi'ar rahmah, iaitu rahmat Allah sangat luas. Allah sentiasa memberi rahmat. Keempatnya adalah wasi'al azamah, iaitu keluasan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya juga wasi'al maghfirah, iaitu luasnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ menunjukkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Baik pemberiannya, baik rahmatnya, baik pengetahuannya, baik maghfirahnya dan seumpamanya. Ya. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Ya wasi' bermaksud maha luas pemberiannya dan rahmatnya. Air yang Allah turunkan yang mengalir di sungai dan laut seluruh dunia, tumbuhan, pepohonan dan buah yang Allah keluarkan, dan ombak di lautan luas dan dalam. Adakah ini semua tanda sifat Allah ya wasi' dengan rahmatnya yang luas dan mencukupi? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih kepada Muhammad Faizal bin Ahmad kerana sudi bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita yang berkaitan dengan Al-Wasi'. Jadi iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya yang pelbagai, dengan bukan sekat manusia saja, tetapi dengan sungai, dengan laut, dengan tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Dan maha luas Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mencukupkan rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan maha luas ilmu Allah juga, Allah mengetahui ke mana setiap satu makhluknya. Kita, kalaulah kita buat sesuatu, contohnya lah kan, pen. Kan, kalau kita ada kilang pen, kan, kita cipta pen, kita buat pen. Pen ni dibeli oleh syarikat kan. Lepas tu pen ni pergi mana kita tak tahu dah. Kita tak tahu dah pen ni pergi mana. Dah digunakan ke, sudah tak digunakan dah, rosak, kita tak tahu dah. Allah Subhanahu Wa Taala, setiap ciptaan Allah Taala, luasnya pengetahuan Allah, Allah Taala mengetahui setiap sudut pergi mana makhluk Allah Ta'ala, duduk di mana Allah ciptakan, dan Allah Ta'ala tahu bagaimana perjalanan dia, dan Allah cukupkan juga keperluan dia, semua sekali. Itu maha luas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik pengetahuannya, baik rezekinya, baik rahmatnya, baik pengampunannya, semua itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla.
Itu. Jadi apa yang ditanya oleh sahabat kita tadi, ya, memang itu menunjukkan kepada keluasan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, penjelasan sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, Allah Maha Luas. Sebentar tadi kita pun dah berkenaan dengan Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, dan sekarang ni Al-Wasi'. Jadinya apabila kelima ini kita bincangkan, ada segolongan yang dia seolah-olah anti terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini. Sebenarnya sebab apa yang mereka katakan, mereka mengikut logik akal. Kalau benar Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi, Maha Luas, kenapa ramai di kalangan orang Islam yang miskin-miskin, yang ekonominya tidak seperti orang yang bukan Islam? Kenapa? Kalau benar Allah itu Maha mengawasi, Maha memberi, Maha luas, kenapa dia membiarkan umat dia, umat Islam ataupun orang yang beribadah kepada dia jatuh dalam keadaan kemiskinan? Itu mereka menggunakan logik akal. Bagaimana untuk kita sangkal soalan-soalan begini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. Memang pada hari ini manusia dia banyak berfikir. Tetapi bila mana pemikirannya itu tidak dibantu dengan wahyu, tidak dibantu dengan kebenaran, maka dia akan fikir entah apa-apa dia fikirkan. Lalu dia mempertikaikan. Kata Allah Ta'ala Maha Luas, kata Allah Maha Memberi, tapi orang miskin ramai pun. Itu sebagai contohnya kan. Dia sebenarnya kita kena sedar bahawa Allah ciptakan kita ni untuk apa? Kan? Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ni, baik hidup, baik mati ni adalah untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Sebab itu, miskin satu ujian daripada Allah. Kaya pun sebenarnya bukanlah kaya tu bukan ujian. Kaya juga satu ujian daripada Allah. Sihat satu ujian. Sakit pun satu ujian. Kadang-kadang orang menampak bahawa yang susah saja ujian, yang senang tak ujian. Ini satu kesilapan. Berapa ramai orang diuji dengan kesenangan. Betul. Yang masyhur lah kita tahu dalam Quran sebut tentang apa? Firaun, tentang Haman, tentang Qarun. Ini senang tak senang? Kaum 'Ad, kaum Thamud, senang tak senang? Senang. Allah uji mereka dengan kesenangan. Betul. Tetapi mereka tewas dengan kesenangan tersebut. Sebab apa? Sebab senang itu satu ujian. Dan susah juga satu ujian. Dan kalau kita lihat, para anbiya memilih untuk hidup susah. Nabi SAW memilih untuk hidup susah sebagai satu ujian. Jadi maknanya kita lihat bagaimana yang pentingnya Allah Ta'ala tak tanya dengan ujian tersebut. Allah akan tanya bagaimana kita menghadapi ujian itu. Baik ujian susah, macam mana dia hadapi dengan kesabaran. Maka Allah bagi kesabaran. Mana menunjukkan rahmat Allah. Allah bagi kesabaran. Kita nak ambil atau tidak ambil, itu persoalannya. Kalau kesenangan, Allah bagi pula kesyukuran. Nak bersyukur ataupun tidak. Jadi maka dengan sebab itu, kalau orang yang dia tahu itu merupakan ujian, kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur, itulah sebenarnya orang yang lulus ujian, yang berhak untuk mendapat rahmat dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, ajaban li amri mukmin, orang mukmin yang sebenar-benarnya memang hebat. Hebat sebab apa? Sebab apa yang dia peroleh, dia tetap kembali pada Allah. Idza asabathu sarra, kalau dia dapat nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairallah, itu yang terbaik baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau dia dapat musibah, dapat ujian yang susah, sabara, dia bersabar, fakana khairallah, itu juga yang terbaik baginya. Jadi kita nak jadi golongan yang seumpama ini, insya-Allah. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah hampir ke penghujung rancangan. Ya. Mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi'. Baik, terima kasih. Sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan. Hampir 2 jam kita berbincang pada pagi ini tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila mana kita memahami, kita menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, lalu apa yang kita nak lihat ialah bagaimana diri kita nak menjadi hamba Allah.
nak merealisasikan peranan utama Allah ciptakan kita. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka benar-benar memperhambakan diri, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kalau Allah itu mujib, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Al-Karim, kita banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Maknanya apakah refleksi terhadap diri kita dalam kita memahami nama-nama Allah yang maha indah, yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh bacakan sedikit doa untuk memberkati majlis kita, majlis ilmu kita, iaitu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammah ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an taghfira lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina kulla dhanb wa tastur lana kulla 'aib wa takshif 'anna kulla karb wa tasrif wa tarfa' 'anna kulla bala wa tu'afiyana min kulli mihnah wa fitnah wa shiddah fid darain wa taqdi lana kulla hajatin فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi mengupas dan juga berkongsi ilmu berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Asmaul Husna, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib dan Al-Wasi'. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan rancangan kita, iaitu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, dan jangan lupa untuk saksikan ataupun tonton rancangan Tanyalah Ustaz pada hari esok dengan moderator kita, iaitu yang akan mengelolakan majlis ilmu kita pada hari esok, iaitu Da'i Azrin, dan juga panelnya Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik yang sangat-sangat menarik, iaitu topik Nisfu Sya'ban. Jadi jangan lupa untuk tonton. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.